maka antara cabaran utama kita adalah untuk redha kepada Allah di atas ujian Allah. Kalau kita redha pada Allah, kita akan dapat redha Allah. Sebab itu antaranya Nabi sebut dalam satu hadis, apabila hamba-Ku diberi ujian, Aku akan mengutuskan bersama ujian tersebut malaikat. Malaikat akan menyampaikan kepadaku bahawasanya sekiranya hamba-Ku itu redha, maka dia berhak dapat redha-Ku. Namun sekiranya hamba-Ku marah di atas ujian tersebut, maka dia juga mendapat kemarahan-Ku. Jadi selepas ini insya-Allah, apabila kita ditimpa apa-apa ujian, kita kena ada satu mindset. Allah sedang test kita, Allah sedang uji kita, dan kita nak berjaya dengan ujian ni. Dan kita akan kalahkan bisikan syaitan, kita akan kalahkan bisikan nafsu. Kita tak nak jadi sebagai orang yang selalu gagal dalam ujian sebelum ni. Bila diuji menangis, bila diuji tak nak jumpa orang, bila diuji marah-marah, bila diuji bad mood. Tapi kita nak berubah, sebab kita tahu memang tujuan kita diciptakan untuk diuji, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan hidup kamu dan mati kamu untuk sebagai ujian siapakah yang paling baik amalannya. Yang membezakan kita bukan jenis ujian. Oh, dia lagi berat ujian, oh, ujian dia ringan, oh, lama dia diuji sakit, ya Allah, sekian-sekian. Yang membezakan kita adalah bagaimana respon kita terhadap ujian. InsyaAllah selepas ini, macam kita dulu dah lepasi banyak ujian UPSR, peksa ujian, kemudian PMR, kemudian SPM, sampailah kita berada di kedudukan sekarang sebab kita dah melepasi ujian demi ujian. Kalau orang yang tak nak, saya tak sanggup nak hadapi ujian UPSR, akhirnya dia tak ambil, dia tak naiklah level seterusnya. Maka insya-Allah untuk membantu kita menjadi hamba Allah yang redha, amalkanlah zikir ini, dan saya nak kita baca sama-sama sebab ini zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pagi dan 3 kali petang, ataupun tak lupa waktu petang baca lepas maghrib pun tak apa. Nabi kata barang siapa yang membacanya waktu pagi 3 kali, waktu petang 3 kali, akan diberikan redha Allah dia di padang mahsyar kelak. Dia berhak mendapat redha Allah di padang mahsyar kelak. Muslimin, muslimat, kalau kita dengar benda ni, subhanallah, saya minta semua kita bagi perhatian sekejap. Sebab hidup kita ni sia-sia, tak ada apa-apa, kosong kalau hidup kita tak dapat redha Allah. Hidup kita ni banyak sangat gangguan. Gangguan kecintaan lah pada dunia, pada semua-semua tu tadi. Tetapi kalau kita masih lagi kekal di track mencari redha Allah, insya-Allah akhirnya kita akan jumpa pintu syurga Allah. Sebab bumi ni, alam ni, dunia ni macam satu lautan yang dalam. Ramai dah orang karam di dalamnya. Ada orang berenang-renang susah payah. Yang selamat apa duduk di atas satu perahu, yang sentiasa redha bila diuji, syukur bila diberi nikmat. Track ni. Jadi insya-Allah ini satu doa yang membantu kita berada di track yang betul, iaitu untuk capai redha Allah. Nabi bersabda zikir tu apa? Ikut saya ya. Saya percaya ramai dah hafal zikir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Okay, ulang dengan semangat ya, sampai kita rasa boleh hafal terus. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang terakhir, sebab Nabi sebut 3 kali ya. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha Allah sebagai Tuhanku, sebagai pentadbirku, sebagai pengurusku, sebagai memberi ketetapan hidupku. Daku redha bahawasanya Islam itu agamaku, cara hidupku, cara matiku, cara dibangkitkan kelak. Daku redha
bahawasanya Nabi Muhammad itu Nabiku dan utusan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Maksudnya kalimah zikir tadi tu Nabi kata siapa yang ulang pagi dan petang 3 kali, dia berhak mendapat redha Allah di padang mahsyar kelak. Kita kena fahami dengan lebih dalam, akan datang insya-Allah boleh buat tajuk ni pula. Akan datang, iaitu redha Allah sebagai Tuhan. Rabba maksud dia kalau kita rujuk surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pentadbir sekalian alam. Maksudnya kita redha Allah sebagai pengatur kita. Maksudnya kita redha Allah beri kutusan apa, ujian apa, kita redha. Bila ulang selalu setiap hari pagi dan petang, sampai ketika ujian apa pun datang, kita cepat redha. Kita tak merungut, kita tak marah. Tapi amalkanlah zikir ni, istiqamah setiap hari, kita akan nampak kesannya dengan waktu yang cepat. Seminggu kita dah boleh rasa jiwa kita berbeza. Kita mudah sabar dan redha, sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sekian, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk diri sendiri dan ummah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita di sini kita ditemukan Allah, di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah Asma Harun di atas